Selamat salam kepada semua orang dan kita hari ini kita akan meneruskan untuk menterokai firman Tuhan dalam Matius bab 5 ayat 33 sampai 37 tentang sumpah. Asalnya dari segi ajaran Kristus Yesus dengan menghuraikan apakah itu maksud sumpah, apakah implikasi apa dan kita perlu memberi perhatian terhadap sumpah. Dan pada masa yang sama, kita puji Tuhan, kita boleh menggunakan satu tulisan ataupun satu penirikan tentang firman ini yang ditulis oleh Robert Esno dan Asri Aibakol. Aslinya mereka menulis dari tradisi Wesleyan. Marilah kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami meminta supaya Tuhan membantu kami lebih mengenal akan firman Tuhan, lebih ketahui akan hasrat Yesus, supaya jiwa kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa supaya Tuhan ampun dosa kami dan Roh Kudus bekerja di antara kami supaya kami boleh disedar oleh firman Tuhan melalui kerja Roh Kudus. Sama ada yang berkobar atau mendengar sama-sama memperoleh manfaat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita rujuk kepada kitab suci. Sekali lagi, kamu telah mendengar bahawa orang-orang dahulu kala diberitahu, jangan melanggar sumpahmu, tetapi tunaikanlah kepada Tuhan dan tahap yang telah kamu buat. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan bersumpah sama sekali, baik demi sugar, kerana adalah takhta Allah, atau demi bumi, kerana ia adalah alas kakinya, atau demi Yerusalem, kerana ia adalah kota Raja Agung. Dan jangan bersumpah demi kepalamu, kerana kamu tidak dapat menjadi sehelai rambut pun putih atau hitam. Yang perlu kamu katakan adalah ya atau tidak. Apa yang lebih daripada itu datang daripada sijah. Dua perintah, jangan melanggar sumpah atau tetapi tunaikan kepada Tuhan janji-janji yang telah anda buat. Tidak terdapat dalam teks perjanjian lama yang tertentu. Perintah-perintah ini merupakan ringkasan umum daripada ajaran perjanjian lama mengenai sumpah dan janji. Apakah konteks sumpah dalam perjanjian lama? Mereka mewakili satu intipati, satu isi yang penting, beberapa petikan dalam hukum Taurat dan tempat lain dalam perjanjian lama. Petikan-petikan ini mengkendakikan sumpah dan atau naha diambil dengan serius. Sumpah palsu dan perintah-perintah. Franz mencaratkan bahawa mereka merujuk kepada sumpah palsu terhadap jiran seseorang yang dilalang dalam perintah ke-9 atau yang ketiga, di mana seseorang akan menyalahgunakan nama Tuhan dengan membeli sumpah yang palsu. Apakah tujuan sumpah? Walau bagaimanapun undang-undang yang diputik oleh Yesus memastikan bahawa umat Allah menunaikan komitmen mereka dan ia bukan tentang membuat sumpah yang menipu untuk memajukan keuntungan peribadi. Saya sumpah, saya orang yang baik, yang setia, kamu ikut saya, kasih wang kepada saya, beli modal kepada saya, tapi saya dapat keuntungan. Secara khusus, seperti dalam perintah ke-9. Wawasan terjemahan Yunani, perkataan Yunani yang diterjemahkan sebagai dia melanggar sumpahmu bermaksud kegagalan untuk melakukan apa yang telah dijanjikan di dalam sumpah. Opnium. Definisi ini adalah untuk memberitahu bahawa kita perlu buat apa yang kita sudah janji. Itulah sumpah. Apakah sukarela lawan sumpah yang diperlukan? Tidak seperti nazar dan sukarela, sumpah kadang-kadang diperlukan seperti yang dikatakan dalam barangan kedua pada undangan ini. Nah, boleh dibuat kepada Tuhan tetapi tunaikan kepada Tuhan nah nazar-nazar yang telah kamu buat. Nazar dalam perjanjian lama. Selanjutnya dalam perjanjian lama dari tempat lain dan dalam Matius boleh dibuat antara satu sama lain. Sebagai contoh dalam Imaman bab 5 ayat 4. Tetapi ungkapan yang dilafaz sebagai neta yang menuju kepada nahar, contoh-contoh nahar yang dibuat satu sama lain boleh ditemui dalam kitab Imaman, Bilangan dan Injil Matius.
larangan Yesus terhadap sumpah. Sebenarnya Yesus tidak mahu pengikutnya bersumpah sama sekali. Ini mempunyai asas dalam Ulangan 23-22 ayat 22. Tapi jika engkau tidak bernazar, engkau tidak akan bersalah. Implikasinya kerana anda tidak membuat nahar, tidak janji untuk dilanggar. Jinalio bersumbar. Sungguh adalah tempat suci dan tidak boleh digunakan untuk bersumbar. Dari kitab, janganlah bersumbar demi surga. Janganlah bersumbar demi bumi. Bumi juga suci dan tidak sesuai untuk bersumbar. Bersumbar dengan Yerusalem. Yerusalem ada tempat suci dan tidak boleh digunakan untuk bersembar. Bersumbar. Manusia tidak boleh mengubah warna lampu. Maka janganlah kita bersumbar demi kepala kita sendiri. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak boleh menjamin kebenaran sumpah. Apakah yang penting Yesus ialah tidak mahu berikutnya bersumbar demi surga, bumi atau Yerusalem. Kerana setiap satu berkaitan dengan Tuhan. Jika berikutnya bersumbar dengan mana-mana perkara ini dan gagal menunaikan janji mereka, mereka akan mencemarkan kesucian dan kesediaan Tuhan. Kerana Dia adalah Tuhan yang setia pada firman. Jadi keseriusan dalam sumpah. Menurut Frank, sumpah biasanya memohon Tuhan sebagai penjamin kata-kata seseorang. Dan inilah yang menjadikan perkara yang sangat serius untuk melanggarnya. Untuk maklumat tambahan mengenai keseriusan melanggar sumpah. Kesia-siasan bersumpah dengan kepala sendiri. Bersumpah dengan kepala sendiri adalah sepenuhnya sia-sia kerana manusia yang tidak dapat membuat satu helai lampu pun menjadi putih atau hitam. Tidak dapat dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang maha kuasa, yang mana surga adalah taktanya dan bumi adalah alas kakinya. Panggilan Yesus untuk kebenaran sederhana. Sebaliknya, Yesus memanggil murid-muridnya kepada kebenaran yang sebenarnya, di mana mereka perlu berkomitmen dan berpegang tegur kepadanya. Murid-murid dipanggil untuk hidup dalam kebenaran tanpa perlu bersumpah. Saudara-saudari, apakah kesahihan komitmen? Bukan dengan murid kita bersumpah. Bergantung pada sumpah dan nak mempersoalkan kesahihan komitmen. Kerana apa-apa yang melebihi ini atau tidak yang mudah datang daripada sidang. Walaupun NIV, terjemahan English New International Version, menggunakan the evil one, terjemah Yunani juga ditafsirkan sebagai evil, jahat, si jahat. Dalam kedua-dua teks, evil ataupun jahat boleh dikait dengan alam yang bermusuhan dengan Yesus dan pelayanan. Jadi saudara-saudari, janganlah kita bersumbar untuk mengangkat kesahihan apa yang kita katakan. Biarlah kita komitmen. Kalau kita betul-betul perlu bersumpah, biarlah kita lakukan. Biar kita menjadi jemaat Tuhan yang mencerminkan kesetiaan Tuhan. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas kesetiaan Tuhan dan mengajar kami menjadi seorang jemaat yang berduruk kepada ajaran Yesus. Tuhan puji syukur sebab Tuhan terlalu baik dan bantulah kami sentiasa menyerahkan diri kepada Tuhan sebab Tuhan setia. Bantulah kami juga menjadi jemaat yang setia untuk apa-apa yang kami sudah janji. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kamu dan juga sekeluarga dan kita jumpa lagi.